Kalau kita lihat perubahan digital juga berlaku dengan sangat pantas dan juga digital sudah pun menjadi salah satu daripada keperluan hidup, bukan lagi menjadi salah satu daripada pendamping untuk kita meneruskan kehidupan. Untuk kita bercakap cabaran mendidik generasi digital ini, kita bersama dengan Encik Ahmad Faizal Muhammad Fiah, pensyarah Kanal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM. Assalamualaikum Ustaz Bagi. Apa khabar tuan? Alhamdulillah jumpa lagi. Oh, orang lama dalam penyiaran ni. Jadi banyak pengalaman, banyak boleh kita kongsikan. Betul. Ini yang menariknya kalau kita lihat generasi digital ni, celik-celik mata, buka mata saja sudah pun dihidangkan dengan digital. Tidak lagi cara yang tradisional. Malah buku pun mungkin agak sukar kita menjumpai buku dalam bentuk fizikal. Kebanyakannya sudah beralih kepada e-book. Jadi buat permulaan ni, bagaimana kita melihat ruang generasi digital ini sebenarnya banyak, tetapi perlu berhati-hati juga. Sebenarnya bersesuaian dengan tajuk kita ni kan, cabaran mendidik generasi muda, apatah lagi generasi yang dikatakan sebagai generasi digital tadi, macam tadi Yoa kata celik-celik saja kita dah dihidangkan ataupun anak-anak kita dah dihidangkan, malahan dia bukan lagi menjadi satu pilihan sebab benda tu memang dah sedia ada. Jadi kita dah tak boleh lari daripada menjadikan ia sebagai salah satu alat ataupun modul untuk kita mendidik anak-anak kita. Jadi inilah yang kita katakan satu cabaran kan. Kalau pada satu ketika dulu orang kata apa, bila dunia dulu sekarang ni lah dunia tanpa sempadan ni. Jadi anak-anak ni seawal umur bila dia dah celik dengan benda-benda digital ini, mereka telah didedahkan dengan maklumat yang pada satu ketika dulu mungkin agak lama baru kita dapat. Jadi mereka straight away ataupun sekarang dah terus boleh nikmatinya. Tapi bagaimana kita nak, bukan soal kita nak mengawal, bagaimana kita nak bagi mereka berfikir secara rasional antara benda yang bagus dan tak bagus, yang perlu dan tak perlu, kan, adakah ia satu keperluan, adakah ia satu kehendak. Jadi itu sebab kita kadang kita melihat daripada segi aspek teknologi, kadang kita kandungan itu juga perlu diambil kira, kan, sebab apa yang ingin kita hidangkan kepada anak-anak generasi muda kita ni, pertama mungkin bersesuaian dengan apa yang ada dalam jiwa mereka tu. Keduanya kita perlu memikirkan masa depan juga. Kan, sebab kita macam contoh kita di Malaysia ni, kita ni adalah masyarakat Asia ni penuh dengan nilai-nilai murni, nilai-nilai baik. Jadi bagaimana segala apa yang dihidangkan ada dalam bentuk digital itu kita dapat terapkan supaya apa yang pernah ada dulu masih lagi menjadi satu kesinambungan sehingga pada masa akan datang. Jadi kalau tanya saya sebagai salah seorang pendidik dan juga saya kini salah seorang pensyarah di salah satu ataupun di UiTM lah secara khususnya, kita boleh lihatlah cabarannya. Kalau dulu mungkin mereka katakan mereka melihat pensyarah ni sebagai segala-galanya. Sekarang ni mereka dah tahu dulu sebelum mereka masuk ke kelas. Kan? Jadi ini yang bagaimana kita nak sesuaikan. Bagaimana kita nak sesuaikan. Dan juga bagi saya sebenarnya ini satu perkara yang baik sebenarnya. Sebab dia secara tak langsung sebenarnya mendidik anak-anak kita untuk menjadi lebih dewasa. Sebab dia boleh fikir. Tapi kadang-kadang jika dia hanya berpaksikan ataupun berpandukan pada satu tata cara sahaja juga, dia mungkin ada natijah yang tersendiri. Which di mana kita sebagai pendidik harus cakna lah dengan apa yang ada. Dan itu kata cabarannya bagi golongan ibu bapa dan juga golongan pendidik untuk mendidik anak-anak yang kita sebagai generasi Z ataupun generasi digital yang mempunyai ciri-ciri kriteria sikap yang sangat berbeza. Mereka kalau bila berpandangan mereka ni akan dapat tahu dahulu. Jadi bila mereka memberi jawapan atau mengatakan soalan, dia ingin jawapan why. Dia mahu yang kritis dan tidak mahu yang orang kata nak sedapkan hati je. Dia memerlukan fakta. Ini merupakan satu cabaran juga bagi ibu bapa dan juga gurunya. Betul. Sebab tu pada satu ketika dulu saya pernah membentang satu kertas kerja lah, di Sabah pasal itu. Saya mengatakan bahawa generasi yang sekarang ni pada ketika itu dikenali sebagai generasi Y. Saya kata bukan Y yang itu, bukan XYZ, tapi lebih kepada WHY. Sebab mereka kita perlu banyak justifikasi. Kan, justifikasi kenapa itu, kenapa tidak, kenapa boleh ini, kenapa tidak boleh ini. Macam pada satu ketika dulu
kalau kita lah katakan ataupun mungkin generasi senior kita ni, contohlah kalau kata ada larangan-larangan, pantang-pantang larang katakan, kita tak banyak soal. Ya, ikut. Kita ikut je kan. Tapi bukan kata kita ni orang yang macam lurus bendul ke. Tidak, tapi sebab kita menghormati, kita mempercayai maklumat yang disampaikan. Ya. Tapi sekarang ni dengan ada ledakan, dengan ada pelbagai bahan-bahan dan juga dengan pendedahan-pendedahan, mungkin satu benda yang dulu mereka lihat sekarang ni tidak lagi relevan, walaupun sebenarnya masih lagi relevan, kan? Sebab saya selalu katakan walaupun banyak teknologi ke, maju tak maju ke, kita masih lagi seorang pendidik dan juga seorang pelajar. Ya. Dan itu adabnya kan, itu adabnya. Orang kata apa, pergi mencari timba, selamanya begitu. Kan kalau kata lebih kurang macam itulah kan, kita nak katakan. Tapi sekarang ni mereka dah didedahkan lebih awal. Ya. Dan kadang-kadang mereka mempunyai pandangan-pandangan yang berbeza disebabkan pendedahan-pendedahan ni. Jadi bagaimana kita nak sesuaikan dengan pandangan ni dengan budaya kita, dengan nilai kita dan dengan apa yang mereka patut jadi. Ya. Itu yang kita katakan satu bentuk cabaran, dan dalam masa sama pendidik juga adalah seorang ibu bapa mungkin. Ya. Kan? So jadi orang kata apa, kita boleh mendidik ratusan ribuan pelajar, tapi kadang-kadang kita rasa macam gagal ke kita mendidik anak kita sendiri. Ya. Contohnya ini just contoh kan. Tapi itulah yang kita katakan, because of ledakan-ledakan ini juga dengan pengaruh-pengaruh luar ni yang menjadikan dia satu benda yang mencabarlah. Kita tak kisahlah siapa pun pendidiknya itu. Kan? Tuan, kalau kita ambil dalam kerangka pendidikan ataupun proses pembelajaran, sudah pastinya kita ambil kerangka akademik itu sendiri. Bahan-bahan rujukan sudah pastinya di internet itu dia adalah resourceful, tetapi tidak autoritatif. Sama juga kalau kita membiarkan anak-anak kita membaca pelbagai bahan di internet, memang banyak, tetapi mungkin ada perkara-perkara tentang autoriti bahan bacaan itu, keabsahan bahan bacaan itu, adakah benar ataupun tidak. Kalau hadis sendiri pun boleh dipesongkan di internet. Tidak apatah lagi bahan-bahan lain. Jadi bagaimana perkara-perkara berkaitan tentang kita belajar untuk kita mengetahui apa yang betul dan juga apa yang salah dalam dunia teknologi digital. Ini pun satu bentuk cabaran jugalah. Macam saya katakan tadi tu, dengan pendedahan-pendedahan yang pelbagai ni menyebabkan kadang-kadang kita ni ataupun pelajar sendiri tak boleh nak membezakan antara yang benar, antara yang elok dan yang tak elok. Sebab dia katakan sebab benda tu dah dah diterbitkan katakan. Sedangkan kita tak tahu benda yang diterbitkan tu mempunyai kebenaran dia bagaimana kan. Jadi ini satu bentuk cabaran lagi, dan juga kita sebenarnya, sebab tu saya katakan saya secara peribadi, walaupun saya memang sentiasa berpegang pada bahawa teknologi itu memang penting, memang sangat memudahkan kita, tapi ada perkara juga yang saya rasakan macam kita perlu secara konvensional juga, ataupun mungkin tak terlalu ortodoks, mungkin konvensional. Sebab itu macam contoh saya katakan dengan anak-anak saya, walaupun kita ada internet, walaupun kita ada segala media sosial, tapi saya bawa juga mereka ke library, saya bawa juga mereka ke museum. Sebab kadang untuk mereka at least membandingkan. Sebab kadang bila dia baca kat dalam tu, it's a one way communication. Dan juga apa-apa pun pelajaran mesti ada guru sebaik-baiknya, dan guru pun haruslah guru yang betul-betul mahir, betul-betul mengetahui lah. Bukannya mereka pun datang daripada sekelompok yang begitu, kemudian mengajar pula kepada kelompok yang lain. Jadi sorry to say lah, bagaimana apa jadi pada pembelajaran, pengajaran yang akan diperolehi. Sebab itu kita sendiri macam kata sekarang ni guru ataupun pendidik perlu 2 step ahead. Dua langkah ke hadapan. Kan? Itu yang seharusnya sebenarnya. Tapi sekarang ni kita boleh katakan saya tak langsung kadang pendidik dan juga pelajar itu dia hampir seiring dah. Cuma daripada segi mungkin apa yang kita boleh terapkan adalah daripada segi adab itu, adab menuntut ilmu tu, penghormatan kepada seorang guru tu. Jadi kat sini sebab tu kita kadang selalu katakan setengah pelajaran tak diperolehi dalam bilik darjah, bilik kuliah semata-mata, is di luar sana. That's the best teacher. Yang itu yang kita katakan. Ini yang kita harus terapkan sebenarnya. Sebab bagi saya, sepanjang pengalaman saya jadi pengajar ni ataupun pendidik ni, saya lihat kita perlu melahirkan generasi yang rasional. Kan itu yang lebih penting. Sebabnya ilmu sudah ada dah. Macam tu saya mengajar dalam bidang media dan komunikasi katakan. I think dah berpuluh tahun dah establish dah pengajaran. Tapi bagaimana nak justify apakah manfaat dia, apakah dia punya. Ini yang kita inilah fungsi kita.
sebagai pendidik. Kalau tidak, kalau kita hanya lepaskan, dia akan jadi macam jadi macam robot lah. Betul. Jadi macam robot, dia just buat mengikut manual je. Copy paste je. Nilai manusiawi itu kurang sebab kalau dahulu generasi sebelum generasi Z ini kita banyak bergantung dalam urusan kehidupan kita di alam fizikal. Sekarang ini semuanya alam maya. Kadang-kadangnya begitu untuk kita mengajak mereka berbincang satu sama satu ataupun berjumpa dengan halayak. Kadang-kadang bila kita dah boleh rentas dan sebagainya, nak berjumpa dengan saudara mara pun alu-alu, mau kata malu-malu alang katakan malu-malu alang. Jadi kerana ia bukan jadi satu kebiasaan buat mereka. Kerana bagi mereka alam maya itu sudah mencukupi dan melengkapkan kehidupan mereka. Jadi bagaimana untuk kita menyantuni mereka supaya mereka bukan hanya dalam alam mereka sahaja tetapi juga perlu dibentuk untuk mengenal alam fizikal juga, kerana itu merupakan satu keseimbangan yang sangat perlu bagi seorang manusia. Bagi saya sebagai seorang pendidik, satu, kita kena ada perasaan empati dan juga kita perlu terapkan empati juga kepada murid ataupun kita punya pelajar-pelajar kita ni. Sebab kita perlu memahami antara satu sama lain. Kalau kita letak pendidik dalam jiwa pendidik saja, memang kita hanya menjalankan tugas kita, I think benda itu takkan berkesan, takkan bermakna. Jadi pelajar pun tak akan melihat satu benda itu sebagai satu bentuk yang bermakna. Saya tak boleh nak bagi mungkin terlalu banyaklah contoh kalau kita kata dalam konteks sekarang ni. Betul, digital tu memang kata yang mendekatkan yang jauh. Tapi kadang dalam masa yang sama saya rasa bila dah dekat pun dia makin jauh juga sebenarnya. Kita lihat sekarang ni sebenarnya, sebab tu saya pernah kata dengan YB Menteri dulu. COVID-19 ni, COVID-19 ni ibarat satu orang kata apa, blessing in disguise katakan ada hikmah dia. Sebab dulu yang tak boleh tu sekarang dah jadi boleh. Dulu yang jauh tu dah jadi dekat. Tetapi dalam masa sama masih ada lagi jurang juga. Sebenarnya kita dah semakin kurang berinteraksi antara satu sama lain secara fizikal begini. Kan? Sebab kadang-kadang suka tak suka yang konvensional ini masih lagi relevan sebenarnya. Secara tak langsung. Jadi sama juga dalam kalau kita nak terapkan dalam pengajaran, pelajaran. Saya suka bagi gunakan anatomi paling simple. Paling simple iaitu kalau kita nak menghasilkan sambal belacan yang baik. You nak gunakan blender ke you nak gunakan lesung dan alu? You masih lagi kata mencari lesung dan alu juga sebenarnya. That's very conventional. That's very, kalau kadang orang kata very primitive kan. Kalau katalah, kalau kita nak katakan. Tapi mana yang terbaik, mana yang sedap? So sama kat pengajaran. So at least kita ada personal touch. Dan macam saya katalah, antara satu sama lain perlu memahami. Macam kita, saya tak pastilah kalau di tempat mana. Kadang mungkin ada setengah pengajar tu dia kurang memahami pelajarnya. So bagaimana sifatnya, bagaimana sikapnya. Setiap orang dilahirkan berbeza. Itu kita kena faham kat situ. Kan? Dia paling asas sekurang-kurangnya lah pelajar kita ni ada 3 sifat. 3 sikap yang biasa. Visual, apa dia panggil, kinesthetic dan juga auditory. Tak semua belajar dengan cara yang sama. Sebab itu kita ada TVET lah, orang datang engineering, science, macam-macam. So we need to understand. Tapi secara umumnya kita juga perlu ada rasa empati itulah, dan kita terapkan empati itu kepada murid kita. Itu yang, maka dengan itu kalau saya percaya kalau benda ni selalu diterapkan, I think pembelajaran akan jadi lebih mudah. Tak kira apa kaedah pun yang you laksanakan. Boleh diibaratkan teknologi ini ibarat kenderaan untuk manusia bermula daripada peringkat awal sehinggalah tiba ke destinasinya. Apa yang penting adalah bergantung pada kita untuk memandu kenderaan itu seperti mana yang diingini. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Faizal kerana bersama dengan kami pada pagi ini. InsyaAllah kita juga akan berkongsikan manfaat itu. Teknologi digital ini mempunyai manfaatnya tetapi bergantung kepada kita untuk mendapat hasil daripada manfaat itu sendiri. Betul. Baik. Jadi untuk waktu ini kita nak berehat sekejap.